ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahim, Titi Tok Bandar, seterusnya tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengerusi sebentar tadi, adalah mesin fotostat dalam amalan, dalam amal ibadat kita, dalam pahala dan juga dalam mendapatkan rezeki daripada Allah. Kenapa saya guna perkataan mesin fotostat? Supaya tuan-tuan faham mesej yang cuba saya sampaikan kepada tuan-tuan dengan menggunakan istilah yang paling mudah untuk kita faham. Kan, kalau kita guna istilah bombastik, kadang-kadang tak perlu, bunyi je hebat. Kan, tapi tu orang tak faham pun. Tahu tak bombastik? Bukan bomba. Bunyi tu hebat, tak? Bunyi tu hebat. Legal jargon, mentang-mentang lawyer yang bagi kuliah maghrib tu, dia punya legal jargon tu orang dengar tu dia, kan, hebat lawyer. Pasal apa hebat lawyer bagi kuliah? Sebab aku tak faham apa benda dia cakap. Semua istilah-istilah pening dengar, kan, bona fide, mala fide, strict liability, tu apa benda lawyer ni bercakap, kan. Sama juga panggil doktor bercakap, medical doctor bercakap pun kita tak faham apa dia bercerita pasal virus, bakteria, yang kita faham kuman je, kan. Kita virus dan bakteria pun kita tak reti nak beza. Jadi itu contoh bahawa saya malam ni, saya tak mau guna istilah yang pelik-pelik. Yang penting habis nanti dekat pukul 9 kita sampai rumah ada benda kefahaman yang jelas tentang apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini. 3 benda. 1, amal ibadah. Yang kedua, pahala. Yang ketiga, rezeki daripada Allah. Apa benda yang kita nak buat dengan 3 benda ni? Amal ibadah, pahala dan rezeki. Kita nak buat apa? Kita nak guna mesin fotostat, kan? Sebab apa mesin fotostat? Kita nak print banyak-banyak, kita nak fotostat banyak-banyak. Kita ada sekeping je, tapi daripada sekeping tu kita nak fotostat bagi banyak keping. 10 keping, 20 keping, 100 keping. Asalnya sekeping je. Kita nak macam tu. Jadi kita malam ni kita nak concentrate kepada 3 benda ni, amal ibadah. 1 ibadah kita buat, tapi rupa-rupanya dia keluar 10 ibadah. Nak lagu tu. 2 in 1, 3 in 1, 10 in 1, 20 in 1. Bukan shampoo je, kan. Ibadah pun kita nak buat macam tu. Agak-agak ada tak? Kan? Itu yang kita nak mengaji malam ni. Macam mana kita nak buat ibadat yang mula-mula tu nampak satu je ibadat, tapi rupa-rupanya kita daripada satu tu kita boleh buat 2 ibadat, 3 ibadat dan sebagainya. Sama juga dengan nombor 2, pahala. Kan? Pahala asal-asalnya nampak macam satu.
Tapi macam mana kita nak gandakan pahala tadi? Daripada satu pahala asalnya, tiba-tiba dia boleh ganda jadi 10, jadi 100 dan seterusnya. Dia beranak pinak, kan? Kita nak macam tu, kan? Kalau tuan-tuan buat satu pahala, lepas tu bawa dekat akhirat satu pahala, bukan kata rugi, tak rugi, tapi hak lebih untung buat satu pahala tapi bawa pergi ke akhirat, bawa 100. Dahlah bawa 100 masuk dalam kubur tu, hak 100 tadi beranak pinak lagi. Kita dah mati dah, dia beranak pinak lagi. Itu yang kita nak buat, kan? Nombor 3, rezeki Allah. Macam mana dalam keadaan kita buat ibadat? Kalau kita buat ibadat dalam keadaan riya, dalam keadaan ujub, sum'ah, dengan ada sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela, Allah Ta'ala buang kita, amalan kita kena buang, kan? Tadi semayang maghrib, pasal apa datang semayang maghrib? Sebab tunang pun datang juga malam ni, kan? Apa jadi pada semayang maghrib tadi? Habis, kan? Pasal apa habis? Sebab datang semayang maghrib kerana pak mertua datang daripada balik, malu kat dia datang semayang maghrib, yang selama ni tak semayang maghrib, kan? Jadi semayang tu pasal apa? Bukannya lillahi ta'ala, tapi li bapak mertua, li mak mertua. Tapi rupa-rupanya dalam ibadat ini, kalau kita buat ibadat tapi kerana pada masa yang sama kita nak rezeki daripada Allah, daripada ibadat yang kita buat, salah tak? Tak salah. Kita buat ibadat dalam rangka untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, pada masa yang sama kita nak rebut rezeki atas dunia ni daripada ibadat itu. Kita akan tengok satu persatu apa dia ibadat, apa dia perintah Allah Ta'ala, yang mana dalam rangka kita buat ibadat tadi, kita patuh kepada perintah Allah Ta'ala tadi untuk dapat pahala, tapi pada masa yang sama kita dibenarkan bersama-sama dengan ibadat itu mencari kurniaan rezeki di atas dunia. Ini semua kita nak mengaji dalam lebih kurang sejam ataupun 50 minit yang masih berbaki ini. Baik, sidang hadirin mukminin, antara perkara yang kita perlu lihat ialah nombor 1, hadis yang semua kita mengaji dalam matan Arba'in Imam Nawawi pun ada, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kan? Setiap amalan itu dia bermula dengan niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu dia akan dapat mengikut apa yang dia niat. Kalau sebagai lawyer macam saya, tuan-tuan sekalian, ataupun siapa yang mengaji undang-undang, kita belajar dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin dia ada dua istilah, bona fide dengan mala fide. Ni saya kata legal jargon tu, kan? Nak kena sebut jugalah sebagai bukti saya ni lawyer, kan? Bona fide mala fide. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya an-niyatul hasanah dengan an-niyatus sayyi'ah, niat yang baik dengan niat yang jahat. Buat benda ni tuan-tuan, atas dunia ni dia tak lari daripada dua ni. Kita buat benda tu kerana niat baik, ataupun kita buat benda tu kerana niat jahat. Kita potong kaki orang kerana niat baik pun ada, potong kaki orang kerana niat jahat pun ada. Betul tak? Doktor yang potong kaki pesakit dia untuk in order to save his life, untuk menolong menyelamatkan nyawa pakcik itu daripada penyakit kencing manis, maka doktor tadi dapat pahala walaupun dia potong kaki pakcik itu. Perompak yang memotong kaki mangsa dia, ataupun gangster yang memotong kaki victim mangsa dia, maka penjahat itu adalah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam dua kes ini perbuatan itu sama, act
actus reus, perbuatan dia itu sama. Dua-dua potong kaki, tetapi dua-dua melakukan perbuatan itu berdasarkan niat yang berbeza. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, benda yang kita nak bincang malam ni antaranya ialah kita akan sentuh apa yang ada dalam hati masing-masing. Kemudian tuan-tuan, niat yang kuat, kalau kita ada niat yang kuat, maka dia akan mendatangkan pahala. Macam mana tu? Niat yang kuat, dia akan mendatangkan pahala. Antaranya hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, faman hamun, dia kata, bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Nabi kata, sesiapa yang berniat, dia azam sungguh-sungguh, dia niat sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, tapi dia tak jadi melakukan kebaikan tersebut, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatat di sisinya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Tak ada cacat apa, tak ada kurang apa, satu kebaikan yang sempurna. Tengok. Lepas tu, wa in hamun biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dan jika dia berniat untuk melakukannya, lalu dia melakukannya, maka Allah mencatatkan bagi dia 10 kebaikan sehingga 70 kali ganda sampai berkali-kali ganda banyaknya. Itu semua hak milik Allah Ta'ala untuk menggandakan amalan kita berdasarkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Maksudnya dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kepada kita, hati kita ni pasang niat nak buat benda baik sentiasa. Soal jadi tak jadi kemudian. Nampak tak? Soal kita mampu buat lepas tu kemudian kira. Yang penting pasang niat kuat-kuat nak buat benda tu. Dia kena lagu tu. Contohlah, di rumah tuan-tuan, siapa yang rajin sembahyang sunat duha? Kat rumah, siapa yang rajin sembahyang sunat duha? Orang perempuan kot. Suami duha juga, cuma sembahyang subuh qada. Melawak je ni, melawak tak mau bagi mengantuk je, bukan apa pun. Katalah dekat rumah kita ada ahli keluarga hak rajin sembahyang sunat duha, seorang je. Dalam 10 orang kat rumah tu, seorang tu je rajin sembahyang duha, hak lain semua malas. Kita pun malas juga, tapi kita rasa bagus ni kan, tengok suami kita rajin sembahyang, isteri ataupun mak ayah kita ke siapa ke rajin sembahyang, yang kita ni cukup malas. Boleh tak kita pasang niat, aku nak buat macam dia? Pasang niat dalam hati, aku akan buat juga. Hari ni ke esok aku nak buat juga. Sama ada kita buat lepas tu kemudian kira, kan? Sama ada kita buat tak buat, itu tolak tepi. Nombor 1, niat nak tiru dia. Kena ada niat tu. Dia kena lagu tu. Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu orang tu sedih macam mana? Orang tu tak bagi tahu kat kita dia sedih. Orang tu tak bagi tahu dekat kita dia gembira. Tapi kita boleh nampak dia tu sedih, kita boleh nampak dia gembira. Macam mana? Sebab benda yang ada dalam hati dia, benda yang ada dalam perasaan dia, benda yang ada dalam kepala dia itu, yang dia sedang fikirkan, tergambar pada body language dia. Betul tak? Tergambar pada wajah, tergambar pada air mata dia,
Cara dia memandang kita tergambar pada susunan tutur kata dia, cara body language dia, bahasa badan dia menunjukkan bahawa dia gembira, bahasa badan dia menunjukkan dia seorang yang sedang bersedih, dan begitulah seterusnya. Orang yang baik, tuan-tuan, antara yang terpancar daripada tubuh badan dia, perilaku dia, akhlak dia, kerana benda itu ada dalam hati dia, perasaan dia yang ingin melakukan kebaikan, apa yang berlegar dalam kepala dia, sentiasa ingin melakukan kebaikan. Akhirnya badan dia menunjukkan bahawa dia seorang yang sentiasa ingin melakukan kebaikan. Dia tengok ada orang bersedekah, walaupun dia masa tu dia tak bawa duit, tapi terus kata aku akan bersedekah selepas ni, macam orang tu buat. Kita tengok ada orang duk tolong orang tepi jalan, kita tak sempat nak tolong orang tu, kita naik atas bas, naik kereta balik rumah, kita niat nak tolong juga orang yang tepi jalan, sebagaimana orang tu sedang menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi setiap benda yang terlintas dalam hati kita, tuan-tuan sekalian, dia mempengaruhi diri kita, dia mempengaruhi. Maka sebab itu, sidang hadirin mukminin, sesiapa yang menanam keazaman dalam diri dia, dia nak buat satu kebaikan, walaupun dia tidak jadi, dia tak lakukan kebaikan itu, Allah Ta'ala bagi satu pahala yang sempurna kepada dia. Itu cara dia. Nampak tak? Jadi apa-apa pun tuan-tuan nampak siapa-siapa buat baik, terus pasang niat, aku nak buat macam dia. Seberapa segera, kan? Seberapa segera kita akan buat macam dia. Soal lepas tu buat ke tidak, terpulang, tapi aku nak buat macam dia. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, hadis ni juga kata, kalau dia buat, lepas tu digandakan, kan? Digandakan 10 kali sampai 7 kali dan berkali-kali ganda. Satu hari, sidang hadirin mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Tabuk. Perang Tabuk ni dia ada beberapa peristiwa penting. Salah satu daripadanya peristiwa terzahirnya golongan munafik, kan? Tapi tak apalah, kita tak mau cerita yang tu. Tapi setiap perang tu dia ada beberapa peristiwa penting, kejadian-kejadian penting. Malam ni yang kita nak ceritanya ialah apabila selesai perang Tabuk, balik daripada perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dekat-dekat dengan Madinah. Nabi sampai dekat-dekat dengan Madinah, kan? Macam kita lah, habis urusan dekat Kuala Lumpur, sampai dekat Kanga ni, sampai dekat kampung halaman. Jadi Nabi ni sampai dekat Madinah, Nabi kata apa? Ini dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, inna bil Madinah, Nabi kata di Madinah ni, Nabi kata, la rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr. Sesungguhnya di Madinah ni ada satu orang lelaki, ada kata ada lelaki-lelaki yang mana tidaklah kamu menempuh perjalanan, tidaklah pula melewati lembah, melainkan mereka ni bersama dengan kamu. Dia tak pergi jalan macam kita berjalan, dia tak pergi panjat bukit, turun bukit, pergi masuk lembah macam kita masuk lembah, tapi mereka ni bersama kamu. Sebab apa? Sebab yang menghalang mereka adalah keuzuran, kesakitan pada badan mereka. Baik. Ataupun mereka ni berkongsi, bersekutu dengan kamu dalam pahala. Nampak tak? Kita pergi perang Tabuk. Nak pergi perang Tabuk ni macam-macam lah, dengan nak cari bekalnya, cari senjata dengan segala persediaan, nak cari kuda, cari unta. Lepas dah siap semua, kita pun bertolak pergi. Nak tolak pergi tu, tuan tahulah padang pasir, time sejuk melampau, time panas melampau, dengan perjalanan yang sangat jauh, dengan debu-debu padang pasir yang begitu dahsyat.
Lepas tu pergi perang pula lawan dengan musuh, kan? Ada yang pergi balik sebagai mayat, ada yang pergi balik sebagai seorang yang masih hidup. On the way balik pun macam tu, melalui padang pasir, gunung ganang, bukit bukau, lembah dan sebagainya, bertemu dengan binatang berbisa, lapar, dahaga dan lain-lain. Sampai balik di Madinah, tiba-tiba Nabi kata, orang di Madinah yang tak keluar pergi perang Tabuk, tak pergi keluar perang Tabuk, tapi mereka berkongsi pahala dengan kamu. Nampak tak? Kita nak dapat pahala yang sama, kita keluar pergi perang. Tapi rupa-rupanya ada orang, dia tak pergi perang pun, tapi dia dapat pahala yang sama sebagaimana kita pergi perang. Hak ni tuan-tuan sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian pada malam ini, betapa ada benda yang kita tak buat amalan itu, tapi kita dapat pahala sebagaimana orang tu buat. Yang ni yang kita nak kena tahu, tuan-tuan sekalian. Baik. Contoh lain, hadis Imam Muslim, man sa'ala Allah ta'ala syahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa immata ala firashih. Nabi kata, sesiapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan penuh kejujuran, dia minta sungguh-sungguh dengan Allah untuk mati syahid, maka Allah akan menyampaikannya. Ballaghahullah, Allah Ta'ala akan menyampaikannya kepada kedudukan syuhada, kepada sampai dia mati sebagaimana syuhada, walaupun dia mati atas tilam dia. Walaupun mati atas tilam, tapi dia dapat mati sebagai syuhada. Nak tanya malam ni, siapa yang setiap kali doa minta mati syahid? Ada tak? Ada tak? Ya Allah, bagilah aku mati terbunuh dalam peperangan menegakkan agamamu. Ada tak? Tak boleh, kena doa pelan-pelan. Sikit lagi SB dengar jangan khas dengar, dia kata, oh ni IS ni, IS kena tangkap. Dah, bukan macam tu. Bukan macam tu. Kita bukan sokong keganasan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kepada kita supaya para umat dia sentiasa minta dengan Allah dengan penuh kejujuran supaya mati terbunuh pada jalan Allah Ta'ala. Nak lagu tu. Tuan-tuan, kalau diberi pilihan nak mati macam mana? Nak mati sakit ke nak mati aksiden? Kalau diberi pilihan lah, saya jumpa ramai dah jemaah, ramai kata, ustaz saya tak apa nak mati sakit ustaz, tak mau mati aksiden. Dia kata tak mau mati aksiden sebab mati aksiden teruk, dia kata nanti kepala tercabut lah, perut terburai lah, apa semua kan, nanti tangan atas pokok, kaki dalam gaul kan, ataupun kadang-kadang berkecai otak. Oh tak mau ustaz mati lagu tu, nak mati elok. Dia kata, saya tanya mati elok macam mana? Atas katil, biarlah terlantar sebulan 2 bulan pun. Ada hak jenis kata gitu. Adik saya pula dia kata apa, abang saya tak mau mati atas katil. Dia kata duk tunggu ngap nak mati sebulan lepas sebulan. Dia kata baik mati terus. Dia kata senang. Bawa kereta, dia kata nanti datang lori hempak mati terus. Dia kata senang. Dia kata lagu tu pula. Dia kata oh, senang. Dalam kubur nak jawab soalan apa? Dia kata hak dalam kubur cerita lain. Dia kata hak penting mati terus mati. Dia kata ni duduk sikit. Oh, dia kata takut. Jadi orang belah kanga ni nak mati hak mana? Nak mati slow ke nak mati cepat? Payah soalan nak jawab ni. Pasal apa? Pasal dua kematian tu dia ada baik buruk belaka. Betul tak? Dua kematian tu dia ada baik buruk belaka. Mati terus on the spot, bagus juga kan? Bawa kereta, tiba-tiba pak mati kan? Ada bagus. Pasal apa? Kita tak sedar-sedar lah. Macam kapal sing mati. Betul tak?
Macam kan masing. Dia tidur dalam kereta dia, sedar-sedar dalam kubur dah. Kan? Dia tengah tidur dalam kubur dah. Pasal apa? Accident kan? Dekat highway. Dalam kubur nak jadi apa tu cerita lain. Tapi proses mati tu cepat. Tapi buruk dia apa? Buruk dia kalau kita tak prepare. Kan? Kalau kita tak bersedia, mati macam tu tak bersedia, teruk, dosa banyak. Taubat belum lagi, istighfar tak pernah. Kan? Duk menyanyi, duk melalak kat karaoke je. Berat lagu tu. Tapi kalau kita ni jenis pahala banyak, orang soleh, orang yang beriman, sentiasa berjihad, sentiasa bersedekah, sentiasa bagi anak-anak miskin, anak-anak cacat makan dan sebagainya, pahala menggunung. Dosa tak ada ataupun sikit sahaja diampunkan oleh Allah. Yang tu mati terus lagu tu lagi senang, kan? Pak mati tu dah tergambar dah syurga. Tak? Dalam kuliah saya minggu lepas saya cerita macam mana proses orang yang saleh yang ditarik nyawanya oleh Allah. Malaikat tu datang dari langit, duduk dekat dengan kita, muka tu putih seperti sinaran cahaya matahari. Ramainya malaikat yang datang nak tunggu malaikat maut cabut nyawa kita tu. Dia duduk dekat kita tuan-tuan, sejauh mata memandang. Itu cara Allah Ta'ala menarik roh orang yang saleh. Sebab tu untung jadi orang saleh. Kita nak mati macam tu. Cuba tuan-tuan bayang, mati, malaikat yang duk tunggu kita, bawa kain kapan dari langit, bawa minyak wangi dari syurga. Bayangkan kita dapat minyak wangi, orang balik daripada Paris pun rasa hebat dah. Ni bukan daripada Paris, bukan dari Jeddah, bukan dari Mekah, tapi dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayang tuan-tuan. Mati sakit, dia ada baik buruk juga, kan? Buruknya apa? Buruknya kita duk berdebar-debar. Doktor kata, Pak Cik ada seminggu je lagi. Agak-agak macam mana? Seminggu, duk bilang hari ni, duk bilang hari. Tinggal lagi 6 hari, tinggal lagi 5 hari, tinggal lagi 4 hari. Terkencing terberak lah kau. Duk bilang hari, kan? Tinggal lagi sehari. Saya jadi lawyer tuan-tuan, saya tanya polis, kan orang yang tunggu gantung sampai mati, dia hari-hari terakhir dia boleh minta apa saja nak makan. Bagi tahulah nak makan KFC ke, McDonald ke, kan, secret recipe ke, kan, tom yum pok tek ke, bagi tahu nak makan apa, burger ke, bagi tahu. Yang duk kerja penjara cerita kat saya, ramainya tak ada selera makan. Tak ada selera makan. Pasal apa? Pasal tahu dah sikit lagi esok kan nak kena gantung. Mana ada nak selera makan, walaupun boleh order macam-macam. Kalau tuan-tuan nak tahu boleh try lah. Boleh try. Nak tahu. Bawa dadah sekilo, kan? Nanti polis tangkap, kena je gantung sampai mati. Nak tengok ada selera ke tak ada selera nak makan. Pasal esok nak mati dah. Tak ada selera, kan? Itu yang tak bagusnya mati atas katil. Tapi yang bagusnya ialah kita ada peluang untuk bertaubat. Doktor kata, Pak Cik ni kena kanser. Pak Cik ada peluang 2 bulan je lagi nak hidup. 2 bulan tu dia semayang. Khusyuk sungguh. Khusyuk sungguh. Semayang selama ni 70 tahun hidup atas dunia tak pernah menangis. Bila doktor kata Pak Cik ada 2 bulan lagi nak hidup, menangis hari-hari tuan-tuan. Menangis hari. Pasal apa? Pasal tahu 2 bulan lagi aku nak hidup. Nak kata apa? Kan? Masa ada peluang. Jadi Nabi kata, sesiapa yang minta mati syahid, dia minta sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada dia pahala mati syahid, walaupun dia tak mati syahid sekalipun. Satu lagi tuan-tuan, orang yang sentiasa minta dengan Allah supaya mati terbunuh ni, dia jadi orang berani. Dia jadi orang berani. Dia minta mati dibunuh pada jalan Allah Ta'ala, dia jadi orang berani.
Dia tak takut ni tak ada dah. Dia jadi orang berani. Sebab tu orang Islam yang betul-betul beriman, dia jadi orang berani. Dia tak takut pada makhluk, dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Zaman kita lah, orang tua pun takut. Tuan-tuan bisa dengar orang tua tidur hotel takut seorang-seorang. Pasal apa? Sebab hotel tu duk mengusik, ada benda duk tunggu. Saya biasa tidur hotel tu, tuan-tuan sekalian. Ada kawan-kawan duk cerita hotel tu tak boleh, hotel ni ada puaka, macam-macam hantu. Jadi hidup tu sentiasa dalam ketakutan. Jadi orang yang hidup dia berjihad, orang yang sentiasa minta mati syahid, orang ni dia tak peduli sebab dia sanggup mati pada jalan Allah Ta'ala. Jadi itu kelebihan dia, tuan-tuan sekalian. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan sekalian, hadis ni agak panjang, saya baca terjemahan dia sahaja, iaitu hadis Imam Tirmizi, iaitu sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Dunia ini untuk 4 orang. Seorang hamba yang telah Allah anugerahkan harta dan ilmu, maka dia pun mentaati Tuhannya dari sudut penggunaan harta dan ilmunya, menyambung silaturrahim, dan dia mengetahui pada ilmu dan hartanya itu ada hak Allah Ta'ala, maka orang ini berada pada kedudukan yang paling utama. Dia ada harta, dia ada ilmu. Ingat betul-betul itu. Dan seorang hamba yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu, akan tetapi tidak Allah Ta'ala anugerahkan harta, maka dia pun mempunyai niat yang benar. Dia ada ilmu tapi harta tak ada. Tapi niat dia bagus. Apa niat dia yang bagus tadi? Iaitu dia kata, seandainya aku memiliki harta, sungguh aku akan beramal sebagaimana amalan orang tu. Dia tengok orang tu ada harta, bulan Ramadan pergi buat umrah. Dia tengok orang tu ada harta, dia tengok orang tu duk bagi makan kepada fakir miskin. Dia teringin sangat nak ada harta macam orang tu, supaya dia boleh tiru perangai orang tu yang suka buat amal kebajikan. Dia nak sangat tiru orang tu. Maka tuan-tuan sekalian, maka dengan niat dia tadi, dia dah seolah-olah dia dapat dua-dua. Seolah-olah ilmu hak tadi memang dia dapat, tapi pada masa yang sama, sebagaimana orang tu buat amal kebajikan dengan harta dia, dia tadi yang tak ada harta pun dia dapat pahala yang sama. Nampak tak? Jadi Nabi dia mengajar kepada kita, walaupun kita tidak ada harta, tapi kena ada dalam hati kita perasaan nak buat macam orang tu buat. Dia kena ada sifat tu. Dalam keluarga saya, tuan-tuan, saya ada adik perempuan yang sayang sungguh dekat kucing. Ada kucing tepi jalan, dia jumpa kucing tepi jalan, dia pergi ambil kucing tu, dia bela sungguh-sungguh, buah shampoo-nya apa semua. Ada ulat macam-macam, dia ambil bagi ubat kepada kucing tadi. Tuan-tuan, kita buat baik pada kucing, tuan-tuan sekalian, dapat pahala tak? Dapat pahala. Setengah kita hanya beli kucing yang mahal tu, hak dah elok dah, simpan kat rumah. Tapi ada di kalangan keluarga kita, saudara mara kita, dia ambil kucing hak merempat, yang tempang, yang cacat, yang luka tepi jalan, ambil yang tu, dia mandi, dia shampoo, dia bagi ubat, akhirnya kucing hak tepi jalan jadi gebu, jadi sihat. Cuba tuan-tuan bayang betapa banyaknya pahala. Walaupun dia mungkin bukan seorang yang alim, dia bukan seorang ulama, bukan seorang wali Allah, tapi dia bermula dengan hati dia yang kasih kepada binatang. Jadi kita macam tu juga, tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa, tapi bila kita tengok ada orang buat baik, kita nak tiru perangai macam orang tu, walaupun mungkin kita tidak ada harta macam orang tu ada harta. Kena ada sifat tu. Tengok orang tu buat baik, kita nak tiru. Kita tengok orang ni pula buat baik, kita nak tiru. Akhirnya semua kebaikan orang tu ada dalam hati kita untuk kita ikuti.
Tu cara pahala nak dapat, tuan-tuan sekalian. Cara nak dapat pahala. Ada je niat nak tiru orang tu, dapat pahala. Tengok orang ni pula, kita nak tiru dia, dapat pahala. Jadi cuba tuan-tuan bayang, kalau satu hari tuan-tuan tengok berapa banyak kebaikan yang tuan-tuan nak contohi, semua tu Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Berbanding dengan orang yang ignore, dia tak peduli. Orang tu buat kebaikan, dia tak terliur pun nak buat kebaikan macam orang tu. Dia tengok orang ni buat baik, dia tak ada keinginan pun nak ikut jejak langkah kawan tu. Orang ni tak dapat pahala, kesian dekat dia. Jadi kita kena ada benda-benda yang macam tu. Kemudian, dan seorang hamba yang Allah Ta'ala anugerahkan harta, akan tetapi Allah Ta'ala tidak bagi ilmu kepada dia. Allah tak bagi ilmu, maka dia pun guna harta dia tanpa ilmu. Dia tidak mentaati Tuhan dia pada harta dia, tidak menyambung tali silaturrahim, tidak mengetahui bahawasanya pada harta dia itu ada hak Allah. Hak Allah apa dia? Sedekah. Kan? Sedekah wajib, sedekah sunat. Maka orang ini berada pada tingkatan paling buruk. Siapa yang ada harta, dia kaut semua tu untuk diri dia, dia tak pernah peduli pada harta tadi ada zakat wajib ke, ada sedekah sunat ke, dia tak pernah peduli. Dia tak pernah ada dalam fikiran dia nak share, nak kongsi dengan orang yang tidak bernasib baik. Maka orang ni dia berada pada tingkatan yang paling buruk, Nabi kata. Dan seorang hamba yang Allah Ta'ala tidak bagikan harta dan ilmu pun Allah Ta'ala tak bagi dekat dia, tapi dia kata apa? Dia kata, seandainya aku memiliki harta, tentu aku akan menggunakan hartaku sebagaimana perbuatan si fulan. Maka dia dengan niatnya, dosa keduanya adalah sama. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, jikalau seseorang tadi berniat, lalu dia berusaha untuk beramal, dan ternyata amalan tadi tak sesuai dengan apa yang dia niat, maka dia tetap dapat pahala daripada Allah. Contohnya macam mana? Contohnya dalam satu hadis Bukhari, tuan-tuan sekalian, Abu Yazid dia mengeluarkan duit emas untuk disedekahkan. Maka dia pun letak di tepi, satu orang di tepi masjid, dia letak duit dinar, gold, kan, duit emas kat tepi, satu orang tepi masjid. Maka aku pun datang dan mengambilnya. Perawi hadis ni kata, aku pun datang dan mengambilnya. Kemudian aku mendatanginya dengan membawa sedekah tersebut. Dia kata, demi Allah, yang aku inginkan bukannya engkau. Maka aku pun mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, bagi kamu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Jadi apa maksud dia, tuan-tuan sekalian? Maksud dia lagu ni, kita nak bagi satu benda dekat orang, dekat satu orang miskin, tiba-tiba yang pergi ambil tu ahli keluarga kita. Kita bukan nak bagi dekat ahli keluarga kita, kita nak bagi dekat orang miskin kat masjid. Tapi yang pergi ambilnya anak beranak kita, kan? Jadi pahala kita dapat tak? Pahala kita dapat. Sebab cara kita buat tu betul, walaupun yang ambil tu ahli keluarga kita. Sebab kita bukan nak bagi dekat dia pun. Maksudnya lagu ni, tuan-tuan, maksudnya macam ni. Katalah tuan-tuan nak bagi sedekah, pergilah kat tepi apa ni, daripada kampung ke kampung, tengok satu makcik ni dengan susahnya, dengan miskin, kita bagi dekat dia. Tapi rupa-rupanya makcik tu penipu, dia bukan miskin, dia buat-buat miskin. Macam kita duduk tengok dalam YouTube dah, kudung kaki, rupa-rupa dia lipat kaki dia. Dia lipat kaki dia. Padahal ada kaki elok-elok, datang polis tangkap dia, suruh buka seluar tu, dia buka-buka seluar, dia lipat kaki dia. Masa kita bagi dekat dia, tuan-tuan, kita duk ingatkan dia miskin, rupa-rupanya dahlah miskin. Dua-dua kaki tak ada. Mula-mula keluarkan RM10, tengok-tengok tak ada kaki,
masuk balik RM10, keluarkan RM100. Dah. Lepas bagi RM100, balik punggung kita polis tangkap. Ada 2 kaki. Ada 2 kaki. Dapat pahala tak? Kita ni. Hak bagi dapat pahala tak? Hadis ni kata pahala dikira berdasarkan kepada niat masa kita bagi. Walaupun terbukti kemudiannya orang tu tidak sebagaimana yang kita harapkan. Itu maksud dia. Dekat rumah saya, Allah sebut kat rumah pula ni, ada video pula, ada 2 dekat rumah. Tak apalah tuan-tuan tak tahu rumah saya kat mana kan. Rumah saya banyak, bini satu, rumah banyak. Apa ni, dekat rumah saya lah, di sebuah negeri. Biasalah, pakcik ni orang kaya, orang ada harta. Dia ada harta. Pekerja dia ni perempuan daripada Thailand. Jadi pakcik ni bagus. Pakcik ni bukan tua sangat pun, bau-bau nak tua lah kan, bau-bau nak tua. Bila dia tengok perempuan ni kerja bagus apa semua, dia pun ambil lah perempuan ni sebagai isteri dia. Azan dulu, okey. Baik tuan-tuan, saya ringkaskan cerita kita ni, dah 8.40. Pakcik ni bagus, jadi dia nak tolong perempuan Siam, perempuan Melayu daripada selatan Thailand ni. Sebab dia tengok budak ni bagus apa semua, dia pun kahwin dengan perempuan Thailand tadi, dengan perempuan daripada Fatani. Tolong dengan cara mengahwini kan budak perempuan ni. Jadi budak perempuan ni bila dah kahwin, pujuklah si abang ni, pakcik ni kan, abang bagi duit sikit kan, sebab nak buat rumah dekat kampung. Dah jadi abang lah, senang bagi duit lah, bagi duit, buat rumah apa semua siap. Bila dah siap rumah, suami dia pun ajaklah isteri dia, jomlah kita pergi tengok rumah yang buat kat kampung tu. Dia kata boleh lah. Tiba-tiba hilang, isteri dia tu hilang. Saya ringkaskan cerita ni. Apa jadi tuan-tuan? Bila pakcik ni dia siasat, dia pergi ke kampung yang kata isteri dia tadi, rupa-rupanya isteri dia dah ada suami. Jadi pakcik ni dapat pahala tak? Dapat pahala, walaupun kalau kita tengok dari segi luaran, pahala apa pergi kahwin dengan bini orang. Tapi kalau dia memang tak tahu, dia memang tak tahu itulah yang sebenarnya, dia memang nak tolong sungguh apa, dia dapat pahala di sisi Allah Ta'ala dengan pahala yang sewajarnya di sisi Allah Ta'ala. Soal perempuan tu menipu, itu dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis Imam Muslim, tuan-tuan sekalian, satu orang dia niat bersedekah, dia pun keluar, dia bagi sedekah. Dia tak tahu sedekah yang dia bagi pada waktu malam tu, dia bagi sedekah dekat penzina. Nak tanya tuan-tuan nak bagi sedekah kat penzina? Nak tak? Kalau nak, pergi dekat Cokit Road, banyak. Pergi kat Cokit tu, hak pakai skirt pendek tu, hak pakai tu kan, hak maknya kan, hak maknya pakai skirt tu, pergi bagi sedekah dekat maknya. Pergi, nak? Tak mau? Semua orang tak mau, betul tak? Kita tahu dia kaki zina, kaki buat benda-benda maksiat. Siapa nak bagi sedekah kepada kaki buat maksiat? Dia tak ada orang nak bagi sedekah. Sedekah kita akan bagi kepada orang miskin yang baik-baik, betul tak? Orang fakir yang baik-baik, orang fakir yang kaki maksiat, orang miskin yang kaki maksiat, orang cacat yang kaki maksiat, kita tak bagi. Kan? Kita nak sedekah kita tu benar-benar bermakna. Baik. Jadi orang ni, tuan-tuan sekalian, dalam hadis Imam Muslim ni, dia pergi malam tu, dia tak sedar duit sedekah dia tu dia bagi kepada kaki zina. Lalu orang cakap, yang duit yang kau bagi tu kepada penzina. Kepada penzina. Lalu dia kata apa? Ya Allah, dia kata segala puji bagimu, sedekahku telah jatuh kepada seorang penzina. Sungguh aku akan bersedekah, dia kata. Kemudian dia keluar lagi, bagi sedekah lagi. Sebab dia tak puas hati ni. Dia tak puas hati.
Yang sedekah semalam dapat dekat penzina. Tengok pergi malam yang kedua dia sedekah kat siapa? Dekat orang kaya pula. Dekat orang kaya sedekah apa? Lawyer macam saya boleh tak tuan nak sedekah? Tuan pergi, ustaz, ni saya nak sedekah kat ustaz ni. Lawyer nak sedekah. Itu sedekah apa? Tuan pergi dekat rumah Tan Sri, tu dia banglo 3 tingkat. Dalam rumah ada lift. Rumah ada lift. Sedekah apa lagu tu? Rumah kita pun ada lift tapi flat lah, flat. Ada lift juga. Rumah Tan Sri yang pendapatan dia sebulan 100,000, 200,000 sebulan, ada lift, ada driver, ada bibik sampai 4-5 orang. Sedekah apa lagu tu? Jadi kawan ni malam kedua dia tak puas hati, dia pergi sedekah, tapi sedekah dekat orang kaya. Orang kaya dapat, dia kata. Lalu pada keesokannya orang bercakap, kawan tu bagi dekat orang kaya, dapat dekat orang kaya. Maka dia kata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekahku telah jatuh pada orang kaya. Sungguh aku akan bersedekah. Dia tak puas hati dan nak bagi lagi. Dia punya bagus tu tuan-tuan. Kalau kita jadi macam, kalau kita serik ya. Kalau kita serik dah, tak ya. Kan? Dia ada tu hati dia tu. Hati sebab apa? Sebab dia nak pahala daripada Allah, menyebabkan dia buat kali ketiga pula. Tengok tuan-tuan. Ni yang kita nak tiru ni. Yang kita nak tiru. Dia keluar. Lepas tu dapat kat siapa nombor 3? Pencuri. Dapat kat pencuri. Allah. Cuba tuan-tuan bayang. Tuan-tuan sedekah dekat pencuri, perampok, apa perasaan? Lagu tu. Ya Allah, dia kata, segala puji bagi sedekahku terjatuh kepada seorang penzina, jatuh dekat orang kaya, dapat dekat pencuri. Lepas tu datang dalam mimpi, adapun sedekahmu telah pun diterima, adapun penzina mudah-mudahan dia jaga diri dia daripada zina, mudah-mudahan orang kaya yang terima tadi dapat pelajaran, kemudian menginfakkan harta itu pada jalan Allah, mudah-mudahan pencuri tadi insaf dan menjaga diri dia daripada mengulangi perbuatan mencuri. Tengok tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian yang keempat, niat yang baik boleh mengubah pekerjaan yang asalnya mubah menjadi ibadat. Benda asalnya benda biasa, tapi akhirnya dia boleh jadi ibadat. Saya ringkaskan cerita ni, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu infak pun yang dengan infak itu engkau mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan diberi ganjaran ke atasnya, sampai-sampai suapan yang kau suapkan ke mulut isterimu pun dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Mu'adz bin Jabal, hadis Bukhari Muslim. Adapun aku, maka aku tidur dan salat malam, dan aku berharap pahala daripada tidurku sebagaimana pahala yang aku harapkan daripada salat malamku. Maksudnya gini tuan-tuan, tidur ni secara umumnya dia benda harus, bukan ibadat. Dia tak mendatangkan pahala. Tapi macam mana tidur mendatangkan pahala? Tidur mendatangkan pahala bila kita niat nak rehat supaya boleh segar beribadat. Kita nak rehat supaya kita boleh segar bekerja pada hari esok untuk cari nafkah untuk anak isteri contohnya. Kita boleh tidur lena supaya kita rehat, supaya hari esok boleh jaga anak kita, ajar anak kita, didik anak kita elok-elok. Tidur yang macam tu dapat pahala. Sepanjang dia tidur 5 jam, 6 jam, semua tu dikira pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita tidur ni kena pasang niat nak cari keredaan Allah Ta'ala. Jangan main terbongkang tidur terlentang lah, tu tak sedar apa-apa. Tidur pun tak ingat Allah Ta'ala, bangun pun tak ingat kepada Allah Ta'ala. Menguap pun menguap macam apek tu. Wah, menguap macam apek tu. Tak ada pahala tuan-tuan sekalian. Tidur ikut sunnah, kan? Tidur mengiring atas rusuk belah kanan, walaupun sekejap pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita ingat ini cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia tuan-tuan. Baik. Imam An-Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata maknanya aku tidur dengan niat untuk menguatkan diriku dan aku fokus
untuk ibadat serta menyegarkan diriku, memberi semangat kepada diriku untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka aku berharap pahala pada tidurku ini sebagaimana aku berharap pahala pada sembahyang-sembahyangku. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata macam tu. Jadi masa kita tidur, kita niat supaya tidur kita tadi dapat pahala sebagaimana kita duduk semayang kepada Allah Ta'ala. Dia lagu tu baru dapat pahala. Cuba tuan-tuan bayang, tidur dapat pahala, seronok tak? Semayang memanglah dapat pahala kan, tapi 5 minit je semayang, 10 minit je. Tidur 6 jam boleh dapat pahala. Oh, tu lagi syok. Tambah-tambah tidur pagi Ahad, dengan subuh-subuh dia terlepas. Tak apa, asalkan kita memang tak sengaja. Yang tak bolehnya sengaja bangun pukul 10 sengaja, tu tak boleh. Tapi kita buka-buka mata, Allah pukul 10 dah, cepat-cepat ambil air semayang subuh, tak apa, tak jadi masalah. Jadi penting tuan-tuan sekalian, benda yang kita, Ibnu Hajar kata apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Maknanya dia mencari ganjaran pahala masa dia rehat, sebagaimana dia mencarinya ketika ibadat. Kena ada lagu tu. Masa kita rehat, kita niat cari pahala, kerana istirahat yang dimaksudkan itu membantu dalam beribadah untuk mendatangkan pahala. Baik, saya ringkaskan cerita ni tuan-tuan sekalian. Kemudian macam mana pula satu amalan soleh tapi macam-macam kita dapat. Saya ringkaskan cerita ni. Nombor 1, duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid ni tuan-tuan sekalian, dia ada macam-macam ibadat yang boleh datang serentak. Macam malam ni kan, duduk dalam masjid macam malam ni, nampak duduk dalam masjid, tapi masa duduk tu dia macam-macam amalan dia datang serentak. Ibnu Qudamah, ulama yang hebat dalam mazhab Hambali, dia kata apa? Dia kata contohnya duduk dalam masjid, dia kata sesungguhnya hal itu, dia kata, salah satu daripada amal kebaktian. Nampak macam satu je kan? Nampak macam satu. Sedangkan dia kata bila orang tu duduk dalam masjid, dia boleh niat macam-macam. Boleh niat macam-macam. Satunya apa? Niat tunggu masuk waktu semayang, dapat pahala dah. Duduk dalam masjid, niat tunggu waktu maghrib. Sat lagi niat nak tunggu kuliah pula. Sat lagi niat tunggu isyak pula. Tu dah berapa dah niat? Kan? Niat saja tu, belum lagi amalan tu sendiri. Niat saja dah 3 dah. Kan? Dah 3 dah. Lepas tu pula niat apa dia? Lagi iktikaf dalam masjid macam malam ni, niat iktikaf, dah dapat pahala dah. Lepas tu duduk dalam masjid, boleh buat maksiat tak? Tak boleh. Mana boleh buat maksiat dalam masjid? Kan? Kita main duduk masjid pasal apa? Bila aku duduk dalam masjid tu, perangai aku elok sikit. Kan? Perangai aku elok sikit. Kalau aku duduk menyembang kat kedai kopi, confirm keluar cerita era Fazira lah, Siti Nurhaliza lah, skandal orang tu, skandal orang ni kan. Duduk dalam masjid, mulut tutup dengar kuliah. Kan? Anggota badan ditahan daripada melakukan maksiat, pahala lagi. Kan? Pahala lagi. Lepas tu pula kita tahu duduk dalam masjid, kita tak fikir dah benda-benda dunia, kita buat ibadat je, pahala lagi. Duduk dalam masjid, suasana masjid menyebabkan kita ingat kepada Allah Ta'ala, pahala lagi. Ibnu Qudamah kata. Lepas tu duduk dalam masjid, zikir kepada Allah, sama ada kita zikir ifradi seorang-seorang ataupun zikir dengan cara belajar ilmu agama, pahala lagi. Dia kata itulah contohnya bahawa satu amalan nampak macam satu amalan, tapi dalam amalan itu berkumpul pelbagai jenis amalan-amalan yang lain. Jadi kita kena kreatif. Kreatif ni bukan masak je makcik, kan? Masak kreatif lah. Pagi esok, hari apa? Esok hari Rabu. Hari Rabu ni hari cuti. Sini cuti hari Ahad kan? Sabtu Ahad. Suami ada, anak-anak ada, masaklah hebat-hebat. Masak apa? Nasi lemak. Dia punya telur tu dia susun cantik kan? Dia punya kreatif kan? Ikan bilis pun dia susun cantik je, ikan bilis.
Lepas tu macam-macam lah dia buat hiasnya dengan daun apa semua. Suami tengok pun selera, anak tengok pun selera. Jadi cara masak pun ada dia punya kreativiti dia. Dia ada idea. Maka amal ibadah pun kita kena kreatif. Baik, itu Ibnu Qudamah kata. Yang kedua, menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Al-ilmu afdalul a'mali liman sahhat niyyatuh. Dia kata qila bi ayyi syai'in tasihhu niyyah, qala yanwi yatawada'u fihi wa yanfi anhu al-jahl. Ilmu adalah amalan yang termulia bagi orang yang niatnya benar. Lalu dikatakan kepada Imam Ahmad, dengan perkara apa agar niat menjadi benar? Imam Ahmad kata, ia niatkan untuk bersikap tawaduk pada ilmunya dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Menuntut ilmu tu macam-macam. Menuntut ilmu dapat pahala dah. Nak hilangkan kebodohan dapat pahala lagi. Nak datangkan sifat tawaduk dapat pahala lagi. Itu contoh, kan? Daripada satu benda dia ada rantaian dia, tuan-tuan sekalian. Imam Ahmad kata lagi, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan ilmu bagi orang yang benar niatnya. Mereka tanya, bagaimana caranya? Imam Ahmad kata, dia berniat untuk menghilangkan kebodohan diri dia dan juga kebodohan orang lain. Itu contoh. Ibnu Utsaimin kata apa? Contohnya, berniat untuk menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu. Pada masa yang sama berniat, bila kita menuntut ilmu, kita nak jaga syariat Islam, kan? Nak jaga hukum hakam agama. Nombor 3, berniat untuk membela agama daripada musuh-musuh agama, kan? Nombor 4, untuk menghilangkan kebodohan diri dia. Nombor 5, menghilangkan kebodohan orang lain. Bila kita mengaji, kita tahu benda-benda macam ni. Bila kita mengaji, kita tahu tudung Farida tu kan? Bukan tak boleh pakai, boleh pakai, tapi pakai depan suami je lah. Nah, depan suami nak angkat kok mana tak apa, kan? Depan suami nak angkat kok mana tudung tu tak jadi masalah. Nak bagi wangi macam mana tak ada masalah, kan? Nak bagi color terang macam mana tak jadi masalah. Tapi kalau nak bawa dia pergi kerja, kena cari tudung hak sesuai, kan? Kena cari tudung hak sesuai. Jadi bila kita mengaji, kita tahu tudung macam mana yang boleh, tudung macam mana yang tak boleh. Baju kurung macam mana yang boleh, baju kurung macam mana yang tak boleh. Itu bagusnya mengaji. Bila kita mengaji, kita tahu sembahyang macam mana yang sempurna pahala, sembahyang macam mana yang tak sempurna pahala. Jadi ilmu tu bagus. Bila kita mengaji, kita tahu, kita tersilap mendidik anak. Sebenarnya cara didik anak macam ni. Jadi ilmu tu, menuntut ilmu tu, dalam tu terkandung macam-macam kebaikan. Jadi kita niat untuk dapatkan semua benda tadi. Nombor 3, tuan-tuan sekalian, pergi ke masjid. Bila pergi ke masjid, dia ada banyak benda. Satu, mengimarahkan masjid. Yang kedua, jumpa ramai orang. Jumpa ramai orang. Macam malam ni berapa ramai ni? Agak-agak apa ramai? 200 orang, 300 orang, kan? Jumpa 200 orang, 300 orang, senyum kepada semua orang yang kita jumpa. Assalamualaikum Syekh, apa-apa, duduk kat mana, kan? Kita bercakap dengan dia. Itu dapat pahala tu. Kita bersalam dengan saudara kita, tanya khabar, tanya duduk kat mana, senyum dekat dia, kan? Mempertautkan tali persaudaraan Islam kita. Dapat pahala. Pergi masjid tapi jumpa ramai orang, cuba bayang berapa ramai kita jumpa orang tadi. Semua tu pahala dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kat pasar, Syekh, kita jumpa semalam dekat kuliah. Tu cara kita bersosial, bersedekah dalam bersosial, menyebarkan salam, bagi salam, jawab salam. Kita pergi ke masjid, bukan saja pahala pergi masjid, mengimarkan masjid, tapi pahala solat berjamaah. Lepas tu memperbanyakkan jumlah orang-orang Islam. Lepas tu berdakwah pada jalan Allah Ta'ala. Dakwah macam mana? Kita dapat ilmu malam ni, dapat berapa ilmu? Kita share dalam Facebook, share dalam WhatsApp, share dalam Telegram. Benda yang disebarkan, ilmu yang benar yang disebarkan itu seolah-olah mesin fotostat yang kita sebut tadi.
Dia akan bagi pahala demi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa bangga kerana Allah menyebut nama kita, menunggu saat turunnya sakinah dan menghadiri majlis-majlis ilmu, turunnya rahmat daripada Allah dan takarrub kepada Allah taala. Yang keempat, baca dan hafal Quran. Bila kita baca dan hafal Quran, setiap huruf dapat pahala. Ingat akhirat, dapat pahala. Baca Quran, ingat akhirat. Lepas tu bila kita baca Quran, tadabbur makna dia, apa yang terkandung, dapat pahala lain pula. Quran itu akan bagi syafaat kepada kita di hari akhirat. Tambah satu lagi, lepas tu bila kita baca firman Allah Ta'ala, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengamalkan apa yang kita dapat daripada apa yang kita baca, kemudian mengangkat darjat kita di syurga. Syurga ada 100 tingkatan, hak paling tinggi syurga Firdaus. Jadi kalau kita mendekatkan diri dengan Quran, maka semakin lama darjat kita semakin naik. Tu banyak dia punya tu. Kemudian tengok orang sakit contohnya. Bila kita tengok orang sakit, kita menunaikan salah satu hak orang yang sakit. Lepas tu pula ialah bila kita menemui orang yang sakit, hadis kursi kata, kamu mendapati aku di sisinya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Bila kita tengok orang sakit, kita akan bersyukur kepada Allah atas kesihatan yang kita dapat. Kemudian bila kita jumpa orang sakit, kita minta orang sakit doakan untuk kita. Nah, kita doakan dia, betul tak? Supaya dia cepat sembuh. Kemudian orang yang sakit ni, dia lebih hampir kepada Allah kerana ujian kesakitan dia, minta dia pula untuk mendoakan kita. Kita pula tak orang main-main, awak lah dia suruh aku minta doa pula. Aku sakit, dia suruh minta doa, dia hak sihat pula. Dah, bukan lagu tu. Memang betul pun kita hak sakit ni, keadaan kita tu mendekatkan kita kepada Allah, menyebabkan orang yang sakit dia termasuk di kalangan doa yang mustajab di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau ayah-ayah, ibu-ibu, makcik-makcik, pakcik-pakcik sakit, masa tu doa kepada Allah. Bukan saja doa untuk kita supaya sihat, tapi doa untuk anak cucu kita, keluarga kita dan sebagainya. Sebab kita masa tu lebih hampir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cara dia. Puasa sunat, tuan-tuan sekalian, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan daripada neraka 70 tahun. Puasa sunat juga memerangi hawa nafsu, mengikat syahwah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan doa bagi orang yang berpuasa, dapat merasai kesusahan fakir miskin. Allah memasukkan kita dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan dan sebagainya. Banyak. Kemudian bersedekah dengan harta pun dia ada banyak. Dia punya dia punya sebab untuk mendatangkan pahala, iaitu sesiapa yang menghutangi Allah hutang yang baik, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakannya. Kita sedekah dengan harta, itu dikira hutang di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bayar. Allah Ta'ala akan bayar hutang tadi dengan bayaran yang lebih baik. Kita percaya ke tidak tak tahu kan. Tuan-tuan, bila nak buat pelaburan, tuan-tuan pergi melabur kat mana? Pergi melabur kat mana? Orang kita dah bila dengar ada apa sekarang ni, apa emas kan, pelaburan emas ni, jual beli emas ni macam-macam, dia boleh percaya tu. Dia boleh percaya. Kena tipu bulat-bulat gitu tu. Buat pinjaman bank sampai 100,000, dua bank, satu 50,000, satu lagi 50,000. Bulat-bulat kena tipu. Pasal apa? Sebab kawan tu janji akan dapat sekian banyak. Sedangkan Maybank tak mampu nak bagi banyak tu, CIMB tak mampu nak bagi banyak tu, tabung haji tak mampu nak bagi banyak tu. Dia boleh percaya dengan orang yang dia tak kenal. Pasal apa? Sebab angka, tamaknya dia. Yang ni Allah yang akan melipat gandakan. Itu pulang pada kita, tuan-tuan. Dengan sedekah juga kita akan terlindung daripada api neraka. Walaupun kurma tu kerat dua, separuh je. Biji kurma tu kita derma, kita sedekah dengan biji kurma hak separuh je, tuan-tuan.
tapi akan melindungi kita daripada api neraka. Cuba kalau tuan-tuan bayang derma RM100, derma RM1,000. Di Perak baru ni ada orang wakaf tunai RM300,000. Berapa tu duit dia tu? Wakaf tunai boleh bagi sampai 300,000, tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, bersedekah menyenangkan hati fakir miskin. Bersedekah juga dia adalah cara untuk mengubat sakit. Nabi kata, ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan cara sedekah. Ada siapa-siapa yang kena kanser, banyakkan sedekah. Ada siapa-siapa yang sakit terlantar, banyakkan sedekah. Kalau orang yang sakit tak boleh bagi sedekah, keluarga dia yang bersedekah, supaya ahli keluarga dia yang tidak sihat akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni juga kita nak cerita, bila kita sedekah, niat apa? Niat apa sedekah? Niat nak dapat pahala kan? Tapi pada masa yang sama dibenarkan dalam agama bersedekah dengan niat supaya sembuh daripada penyakit. Ini yang kita kata serampang dua mata ni, yang kita kata machine photostat ni. Pahala pun keluar dapat, lepas tu sembuh pun dapat, rezeki pun dapat. Ada lagu tu boleh. Yang tak bolehnya riak, yang tak bolehnya ujub, sum'ah, suka orang puji, yang tu tak boleh. Tapi kalau kita berpuasa selain daripada nak pahala daripada Allah, puasa pasal apa? Nak kurus, boleh tak? Boleh. Nak sihat, boleh tak? Boleh. Kerana Nabi dah bagi tahu kepada kita penyakit datangnya dari perut. Jadi cara nak jaga badan kita supaya sihat selain daripada dapat pahala ialah sihat dengan cara puasa. Berapa ramai kita hari ni puasa? Ustaz tak larat puasa. Dia main lagu tu, main tak larat. Kan? Kita kena paksa diri kita, tuan-tuan sekalian. Pukul 9, 6 minit dah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, banyaklah benda-benda lain. Makan minum, macam mana nak dapat pahala? Niat supaya tubuh kuat, supaya boleh beribadat kepada Allah. Maka macam mana makan minum kita, tuan-tuan? Pilih makan minum yang boleh bagi sihat. Kita ada sekali minum teh tarik, tu dia manis tu. Teh berapa sudu bubuh? Berapa camca bubuh? 3, 4. Setengah-setengah tu 1/3 cawan tu gula. Ini bukan dapat pahala, takut-takut dapat dosa. Sebab merosakkan diri. Jadi minum yang sihat. Jangan minum yang tak sihat. Ni minum apa? Red Bull. Ada tak Red Bull? Ada kan? Red Bull boleh, bukan tak boleh, sekali-sekala. Tapi kalau doktor kata, pakcik minum tiap-tiap malam tu bahaya, jangan. Air tin, contohnya air tin, yang tu gula sangat banyak, merosakkan diri, tinggal yang tu. Sekali-sekala tak apa. Jadi kita kena watch, kita kena perhatikan yang kita minum tu bagus ke tak bagus, baru dapat pahala, tuan-tuan sekalian. Lepas tu merenung nikmat Allah, dapat pahala. Bersyukur, dapat pahala. Cara makan minum tadi ikut sunnah, dapat lagi pahala. Jadi minum saja tu pun dah 4-5 pahala dah, tuan-tuan sekalian. Pakai pakaian, masa pakai baca doa, dapat pahala. Masa pakai ingat Allah Ta'ala suka kepada kecantikan, kita pakai cantik-cantik kerana Allah Ta'ala suka kepada kecantikan, dapat satu lagi pahala. Masa pakai sebut Alhamdulillah dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, aku dapat pakai yang cantik, satu lagi pahala. Lepas tu pakai pula ikut sunnah, mula dengan belah kanan dan sebagainya, tu dah berapa kali pahala tu, tuan-tuan sekalian. Tengok, pakai baju tapi bukan satu pahala, pahala tu banyak, tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita guna internet dapat pahala tak? Tak dapat. Nak dapat macam mana tu, dia gambar pelik-pelik keluar, gambar pelik-pelik keluar, yang tu dapat dosa. Tapi guna internet juga boleh dapat pahala yang banyak kan. Kita sebarkan seruan dakwah, dapat pahala. Melalui internet kita sebarkan majlis ilmu macam ni kan. Katalah dengan sebab tuan-tuan sebar pada dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Telegram, ada 5 orang datang, tak sebut banyak, 5 orang datang sebab iklan yang tuan-tuan buat. Cuba tuan-tuan bayangkan, pahala hak kita datang dah dapat dah 1,
pahala hak 5 orang dapat lagi 5. Itu kalau satu pahala. Kalau pahala imarah masjid lagi satu, pahala iktikaf lagi tambah lagi satu, kemudian pahala mengaji tambah lagi, lepas tu berapa banyak ada mengaji. Itu kalau satu. Kalau ganda 10, kalau ganda 70, cuba tuan-tuan kali ada berapa? Sebab itu tuan-tuan, menyebarkan dakwah melalui internet ni sangat-sangat bagus untuk kita melipat gandakan pahala. Jadi sidang hadirin mukminin, banyaklah lagi perkara-perkara yang lain, saya tak mau ambil masa yang panjang. Yang penutup ni saya bagi secara ringkas, point by point je untuk saya tutup. Tuan-tuan sekalian, antaranya ialah apa yang disebut oleh contohnya orang yang berjihad. Dalam dia berjihad, dia niat untuk dapat ghanimah. Boleh pahala tak? Berjihad fi sabilillah, niat dia selain daripada nak pahala, dia nak harta rampasan perang. Boleh tak? Boleh. Memang itu yang diberikan kepada kita. Pergi berjihad, niat nak dapat hamba abdi. Boleh tak? Boleh. Dapat pahala, dapat hamba abdi. Tapi kalau hiduplah, kalau pergi mati tak dapat hamba abdi, tapi dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh apa dia? Pergi berjihad dengan niat supaya orang kata kita berani. Yang tu masuk neraka. Pergi berjihad supaya orang puji kita, itu masuk neraka. Baca Quran supaya orang puji kita, itu masuk neraka. Dia lain tu, dia lain. Tapi kalau pergi berjihad niat nak dapat ghanimah, yang tu dibenarkan kerana memang dalam agama dia berhak kepada ghanimah. Orang pergi haji niat nak dapat pahala, pada masa yang sama dia nak cari rezeki masa pergi haji. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan bawa barang perlih. Apa dia perlih? Harum manis. Macam mana nak bawa harum manis pergi jual dekat Mekah? Katalah ada barang di perlih ni yang memang laku kalau kita bawa pergi Mekah, contohnya kan. Sambil-sambil kita pergi buat ibadat haji, kita kata aku nak cari rezeki untuk anak isteri di rumah. Betul tak? Untuk anak isteri di rumah. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan pergi mengaji ke Azhar, anak-anak kita pergi belajar di Azhar, di Jordan, di Ummul Qura, di Universiti Islam Madinah. Sambil-sambil pergi mengaji, bawa barang pergi meniaga. Mak pandai berjahit, mak buat kain batik apa semua, pergi hantar ke anak dia meniaga. Sambil-sambil mengaji, sambil-sambil meniaga. Boleh tak? Boleh. Berniaga adalah untuk mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Boleh, tak jadi masalah, tuan-tuan sekalian. Sama juga orang yang puasa yang kita cerita tadi. Bila dia puasa, dia tengok penyakit dia boleh sembuh dengan cara puasa. Selain daripada dia dapat pahala kerana puasa, dia dapat kesihatan. Selain daripada dia dapat puasa kerana pahala, dia juga dapat pahala kerana menjaga kesihatan. Orang yang tak jaga kesihatan diri dia, kita bimbang dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Sebab tubuh badan kita ini amanah daripada Allah. Allah Ta'ala suruh jaga. Kakak-kakak, adik-adik yang perempuan, jangan jaga wajah saja putih. Ni bab muka suruh putih. Sebab tu kuku putih kaya tu, kan? Jagalah putih. Tapi kuku kaki tak jaga, tu dia buruk. Tak boleh. Jaga semua. Jaga semua. Kan, bagi cantik. Bukan saja orang perempuan, pakcik-pakcik, abang-abang yang lelaki kena jaga. Kan, kalau ada kulat dekat kaki ke apa, kena cari ubat, kena bagi bersih. Kan, telinga kita ni sampai tu dia lalat, boleh buat villa dalam telinga. Dah, jaga bagi elok. Nampak ada benda yang tak kena, pergi jumpa doktor. Setiap kali kita pergi jumpa doktor, dapat pahala di sisi Allah. Ini semua amanah. Hidung kita ni, bulu hidung tu potong bagi cantik. Ni dah nak ajak makan pun orang tak selera makan. Orang tengok tu dia bulu hidung masuk kedak dalam mulut dia. Kan? Jangan. Kita kena jaga semua benda ni, tuan-tuan sekalian. Samalah juga muslimin muslimat sekalian. Perkara-perkara lain yang disebut oleh para ulama dengan beberapa contoh yang lain. Contohnya saya sebut secara ringkas, saya nak tutup dah, tuan-tuan sekalian.
Contohnya tuan-tuan sekalian ialah apa yang disebut sebagai mana tadi? Apabila kita sembahyang, tuan-tuan sekalian, apabila kita sembahyang, tiba-tiba kita mendengar ada budak menangis, kan? Ada budak menangis. Kita ringkaskan sembahyang supaya ibu dia tadi dapat jaga anak, dapat pergi kepada anak dia yang menangis. Itu cara yang betul, kan? Bukannya bila kita dengar ada budak menangis, yang tu imam baca surah Baqarah, kan? Tu dia kata, oh, ni setan ni cubaan. Dia pun baca lagi panjang. No. Sunnah Nabi, dengar ada masalah kat belakang tu, ringkaskan sembahyang, bagi selesai. Benda apa kat belakang yang ribut-ribut tu, itu cara Islam, kan? Makcik-makcik masa sembahyang, tiba-tiba anak duk pegang dah kiri kanan apa semua, kita marah kat suami, inilah abang balik lambat apa semua, saya nak sembahyang tak khusyuk. Tak apa, anak tarik kain ke apa ke, kita sembahyang, itu semua gangguan daripada anak itu dikira pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita ni dalam kepala kita khusyuk ni bila anak tak kacau. Sebenarnya bila anak kacau, dalam keadaan kita sembahyang, anak kacau, itu semua pahala daripada Allah. Sehingga kan Nabi SAW masa tengah sujud, perawi hadis kata Hasan ke Husain, dia tak pasti, yang naik atas belakang Nabi. Nabi tunggu sampai dia turun, puas dah main atas belakang, baru turun, barulah Nabi bangkit balik. Kita kalau cucu naik atas belakang, kita kata apa? Ingatkan anak, ingatkan menantu je setan, cucu pun setan juga, kacau aku sembahyang. Kita pergi kata setan, dah kacau sembahyang. Dah, bukan masalah setan, tuan-tuan. Kalau cucu kita, anak kita main kat belakang, bagi dia main puas-puas, sebagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala apa, tuan-tuan? Pahala sembahyang pun kita dapat, pahala melayan anak ataupun cucu pun kita dapat, dan nombor 3 yang lebih penting, pahala mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita dapat. Kalau kita dah marah lagi kat suami, marah lagi kat isteri, hang ni buat apa? Bini kata, saya duk masak bang. Masak pun jaga anak ni, aku nak sembahyang tak boleh, dua-dua panjat atas belakang aku. Kan? Kita punya marah. Jangan marah. Suami isteri duduk masak kat dapur, dia dapat pahala di dapur. Kita yang semayang, yang anak tak turun-turun setengah jam main atas belakang, tak turun-turun, dua-dua main Ultraman dengan Monster. Berat kita. Tapi nak ceritanya, ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita kira pahala, tuan-tuan sekalian, banyaklah pahala di sisi Allah. Saya minta maaf saya ambil masa, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini sedikit sebanyak ada pahala di sisi Allah Ta'ala, dan menyampaikan kita ini kepada syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi, supaya kita boleh menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang paling tinggi, yang paling hampir kepada Arasy Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah